رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ucap kesyukur dan kita ucap terima kasih kepada Allah dengan limpah kurnia dia terhadap diri kita, dapat sama-sama kita boleh mari duduk dalam satu majlis, yaitu majlis ilmu yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berhajat kita selaku hamba Tuhan yang beriman kepada Allah. Kerana dengan ilmu lah diri kita dapat kejayaan sama ada dunia yang sementara pada hari ini ataupun kejayaan yang abadi, yaitu selepas pada kita mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kata dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nabi kata pria-pria nak kejayaan dunia, nak kesenangan dan kemewahan dunia, maka tak dapat tidak bagi diri dia tu kena ambil ilmu. Begitu juga kalau kita nak kejayaan dan kesenangan akhirat, juga pun kita kena ambil ilmu. Kalau kita nak dua, akhirat kita nak berjaya, dunia juga pun kita nak berjaya, berarti kita kena ambil ilmu. Maka di atas maksud ni lah saya dan juga ibu bapa sekalian, kita kena banyak-banyak terima syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Tuhan tu piping diri kita ni boleh mari letak di dalam majlis ilmu. Nah, kerana tak sempurna kehidupan kita selaku hamba Tuhan yang beriman kepada Allah, sekiranya kalau kita tak mari capur dan tak kapuh dengan ilmu. Nah, kalau kita tak kapuh dengan ilmu, ilmu ni untuk nak menyempurnakan keadaan diri kita yang dikatakan manusia, supaya kita dapat kenal kata kita ni pria dan zat yang kita ada semua tu pria. Ini kita kena tupai, kita kena guna, kita kena pakai ilmu.
Nah, oleh itu saya harap ibu bapa sekalian, kita pakai usaha lah. Nah, kita pakai usaha sekuat-kuatnya sedaya upaya kita supaya kita boleh duduk di atas ilmu ni hingga sampai akhir hayat kita, hingga sampai kita mati, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan kita ni tergolong dan termasuk di dalam kumpulan orang yang berjaya dua negeri, dunia dan juga akhirat. Hari ni mana muka apa tadi ni? Ya. 150. Tasbih dalam rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripadanya ialah mengucap Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali di dalam rokok. Tasbih dalam sujud dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujud 3 kali. Jadi alhamdulillah kita dak cara ke gapo ni, tajuk yang utama bagi diri kita yang mana kita nak mari belajar pada hari ni. Kita dak ngaji gapo tak ji, dak royak ke gapo? Iaitu kalau kita ngaji minggu lepas, ya masalah kita belajar dan kita ngaji, kita jangan hilang tajuk awal. Kalau kita hilang tajuk awal, tak faham. Nah, seolah kata kita mari hari ini kita kena ingat. Hak ngaji minggu lepas ni kita dak ngaji ke gapo? 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, bulan lepas. Misalnya, kita dak ngaji tajuk apa? Selagi mana tak suk cerita tu. Nah, kalau kita terlupa umbi, terlupa awal, tak faham. Nah, tak faham kita belajar. Sebab tu saya tanya saat ini sebagai nak ulai kaji, nak tanya kata hak minggu lepas ni kita dak cerita ke gapo? Kita dak ngaji tajuk apa? Iaitu bersabit dengan masalah sunat hai'ah di dalam sembahyang. Tu dia nah. Sunat hai'ah, sunat hai'ah ni lagu mana? Sikit lagi saya tanya. Sunat hai'ah. Lagu mana sunat hai'ah? Iaitu perkara yang tak ditutup dengan sujud sawi apabila kita tinggal. Nah, perkara yang tak ditutup, yang Allah tak suruh diri kita ni sujud sawi. Apabila kita tinggal. Maka dia tak serupa dengan sunat ab'ad. Nampak nah? Dia tak serupa dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad lagu mana? Perkara yang Tuhan suruh diri kita sujud sawi apabila kita tinggal. Apabila kita tak buat, kita tak lakukan. Sama ada sengeleng tak buat ataupun kita terlupa. Nah, setelah kita sedar, setelah kita khabar, Tuhan suruh kita sujud sawi, tu orang panggil sunat ab'ad. Adapun sunat hai'ah, lawa bagi hak tu, muqabil bagi hak tu. Sunat hai'ah ni ialah kalau kita tinggal, syarak tak suruh sujud sawi. Nah, syarak tidak tutup terhadap diri kita orang yang tinggal ni melakukan sujud sawi.
Lepas tu dalam semaya ni banyak mana? Banyak. Ni cerita yang kita dah ngaji. Banyak. Nah, setengah daripadanya cuba kita akak contoh hal lepas bagi dah takji. Gapo? Sunah hai'ah bagi semaya ni. Setengah daripadanya hal lepas dah kita ngaji. Gapo? Akak tangis seketika kita ucap takbir. Tadi sunat tu. Sunah hai'ah bagi semaya. Maka hari ni nak sambung di atas bila sunah hai'ah ni lagi. Nah, nak sambung bila sunah hai'ah bagi semaya lagi, iaitu kata musannif kita baca tasbih seketika kita duduk dalam rokok. Nah, diri rokok ni sunat abad ke sunat hai'ah? Diri rokok dalam semaya ni. Rukun bagi semaya. Fardu semaya. Rokok. Ni hak wajib. Rukun ni kalau kita tak buat, kita tinggal, sah pada semaya kita? Tak sah. Kemudian hak tepat kita nak cara pada hari ni baca seketika kita berada dalam rokok tu. Hak tu sunah hai'ah. Kalau kita tak baca, tidak membawa kepada jadi punah dan batas semaya. Nah, tidak membawa kepada jadi punah dan batas semaya. Cuma tak sapa tahap semaya kita tu kepada tahap semaya yang sempurna, tak jangok. Kalau kita tak baca tu, kalau kita tinggal baca tasbih tu juga pun, jadi orang panggil kata semaya kita tu tak jangok tengok. Semaya dah tapi tak jangok. Tenang. Dia kata tasbih di dalam rokok dan setengah daripada sunah hai'ah bagi semaya ialah mengucap bagi orang semaya ni. Orang semaya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Seketika berada dalam rokok tu, 3 kali dia baca tasbih tadi. Baca ucapan tersebut 3 kali di dalam rokok. Teriana tajina. Adapun diri rokok seperti mana kata saat ni lah, hak tu diri rukun bagi semaya. Ni kita duk ngaji ni tentang masalah bab semaya. Nah, tentang masalah bab semaya hak rupa zahir. Hari ni kita kenal semaya setara mana? Nah, kita kenal semaya ni lagu mana? Tok Khatib. Cuba Tok Khatib bila. Cuba kita baca, kita duk guna semaya, kita duk melakukan semaya, kita duk buat semaya ni 50 tahun mari dah, 40 tahun mari dah, ada setengah pada setengah, 70 tahun pun ada dah duk semaya. Kemudian kita kenal diri semaya ni lagu mana, setara mana. Hak kita duk buat. Kita kenal ke tak? Cuba Tok Khatib royak. Semaya ni dia tak dapat tidak, kita kena usaha, kita kena pisah, terbit 2 rupa. Nah, satu rupa yang zahir, yang kedua rupa yang batin. Kerana kita duk semaya, kita melakukan semaya, dengan semaya ni kita nak guna selepas pada kita mati. Kita nak beri semaya, hak kita semaya saat ni boleh kita ambil pedah,
Boleh kita ambil manfaat selepas daripada kita mati, hak utamanya. Bahkan sebelum daripada kita mati pun kita nak dah wismaya kita tu, kita boleh ambil pedah. Maka tak dapat tidak kita kena buat dua rupa. Hak kita duk ngaji ni, hak kita duk ngaji. Hak kita duk ngaji pada hari ni ialah berkaitan dengan rupa zahir bagi semaya. Nah, rupa semaya yang batin, rupa semaya hak yang hakikat, ialah rupa semaya hak yang bersangkut paut dengan hati. Nampak nak? Tu wajib juga bagi diri kita orang semaya, kita kena usaha. Kena terbaik. Gapo nama? Daripada hati kita tu tak lala kepada hati kita tidak lala mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita duduk dalam semaya. So, yang kedua, ni saya duk bila rupa semaya yang batin. Yang kedua, apa kelakuan hak yang mana kita semaya tu? Apa kelakuan hak yang mana kita duk buat? Hak kita duk lakukan. Kita kena faham maksud dia. Kita biasa tanya kada, bapa sunat akad tangan seketika kita ucap takbir. Seketika kita kata Allahu Akbar, bapa sunat akad tangan. Kita tahu kada tu termasuk dalam kata hakikat bagi semaya. Bapa tu kata, baik takbiratul ihram, mula-mula kita masuk usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala ataupun adaan imaman lillahi ta'ala. Allah, kita kata Allah. Allah tangan kita pun akak dah. Saya nak tanyanya, apa maksud tujuan kita akak tangan? Sah kada semaya kita kali kita tak akak tangan? Usalli fardhu zuhri hingga sampai akhir Allahu Akbar. Sah kada semaya? Sah kada? Sah. Nampak nak? Sah sepatutlah semaya. Tapi apa syarat suruh kita orang yang semaya ni akak tangan? Ni maksud saya nak royak hakikat semaya. Pak kita tahu kada? Yang kita tahu sekadar mana? Sunat akak tangan seketika baca takbir. Cuba kita gali sikit lagi. Bapa Tuhan suruh kita tu akak tangan seketika kita baca takbir. Ni saya akak contoh. Bapa. Apa maksud kita kata Allahu Akbar? Makna terjemuh perkataan Allahu Akbar ni gapo? Allah lah yang terlebih. Allah lah yang terlebih besar. Benda lain kecil belaka, benda lain tak ada harga. Yang paling besar, yang paling mulia dan yang paling tinggi Allah. Bapa tu. Berarti ning isyarat. Kita akak tangan dua belah ni isyarat kita tolak dan kita nafi segala-gala lain daripada Allah. Seolah kata diri kita ni kita serah dah. Kita jong dah. Kita mengaku dah, kata kita ni satu hamba Allah yang nak taat dan nak patuh setia kepada Allah. Ni maksud kita akak tangan. Nampak? Ni benda ada, kena ada. Maksud ni kena tahu. Bapa untuk nak mendiri dan nak menghasilkan hakikat bagi semaya. Nampak? Tak tahu pun sah semaya. Bukan maksud kita nak kecek sah tak sah. Tak tahu benda ni sempurna kada semaya kita. Tak siapa tahap yang sempurna. Bukan kekek di sudut sah batal. Nampak? Tu saya nak akak contoh rupa semaya hak yang batin. Dan satu lagi, perkara yang berkaitan dengan hati juga, iaitu yang dinamakan rupa semaya yang batin. Baca yang kita baca dalam semaya itu kita kena wirti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kita dok kata?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hingga siapa akhir. Kita duk kata gapo. Kita duk kata gapo. Ni kita kena ngerti. Nah, untuk nak menghasilkan kesempurnaan semaya. Tu orang panggil hakikat. Semaya yang batin. Hakikat bagi semaya. Kalau kita ibarat dalam tubuh kita, roh bagi jasad. Nah, roh bagi tubuh badan kita. Benda-benda yang tersebut tadi. Nah, hari ini kita tahu nilainya diri kita ni duduk di mana. Harga diri kita hari ini duduk di gapo. Tu kata. Harga diri kita, orang duduk mulia, orang duduk buat kira hari ini duduk di gapo. Boter ruh ada dalam jasad, ya. Kenapa? Kalau kita kecek mudah-mudah boter kita tu ada sifat hidup. Kalau dia mati, walaupun ilmu banyak, walaupun harta banyak, orang tak taruh sampai 3 bulan. Nak orang kata tak ada harga dah. Nah, berarti harga bagi kita manusia duduk di hidup. Maka begitulah harga bagi semaya kita duduk di mana? Duduk mana? Di hakikat bagi semaya. Hakikat semaya di mana? Benar tadi. Itu dia benar tadi. Hari ni kita masuk mari nak belajar, masuk mari nak ngaji ni, rupa zahir bagi semaya. Rupa zahir bagi semaya, syarat sah semaya. Rukun semaya, sunat bagi semaya. Hak ni hak zahir. Nah, sunat abad dikatakan juzuk anggota bagi tubuh badan kita. Nah, sunat abad hak lapai karo no. Juzuk anggota bagi tubuh badan kita. Tangan, kaki, mata, telinga. Orang mata buta hidup ke tak? Hidup kalau ada roh. Nah, orang buat kira seperti tu. Orang telinga tuli, tak dengar. Pun hidup. Tak ada tangan pun hidup. Tapi comel kalau ada orang ni. Tak comel. Maka sunat hai'ah yang mana kita mari belajar pada hari ni. Bulu-bulu perhiasan yang ada pada diri kita. Umpama bulu kening. Bulu mata. Bulu misal. Bulu janggut. Rambut. Tu. Bulu-bulu perhiasan. Ni sunat hai'ah yang ada dalam semaya. Benda ni untuk nak nampak comel belaka. Orang ada kening comel ke tak? Comel. Comel sikit daripada orang tak ada kening. Orang ada rambut, comel sikit pada orang bubuh. Ni nak nampak. Nah, kita faham, kita reti situ. Sampai tu hak masalah, hak Tuhan suruh kita baca, suruh kita kerja, suruh kita melakukan. Hak yang termasuk dalam kata sunat hai'ah bagi semaya, iaitu seketika kita duduk dalam rokok. Seketika kita duduk dalam rokok, bacalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Nah, berapa kali? 3 kali. Apa maksud? Apa maksud kita tunduk Tuhan tak suruh kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Apa tu kata? Terjemah dulu. Aku menyuci, aku sebagai menyuci Tuhan bagi aku yang maha besar bersepakai dengan kepujian. Kalau kita pahal sungguh baca dalam semaya, kita tak sombong dah. Selepas daripada kita tubik daripada semaya, tak ada dah sifat angkuh. Tak ada dah sifat sombong. Tak ada dah sifat riak. Nah, bapa kerana maksud baca dalam semaya ni sangat-sangat comel. Nah, usabbihu subhana maksudnya aku menyuci aku sebagai menyuci Rabbi Tuhan aku. Tuhan mana? Al-Azim. Tuhan yang bersepakai dengan darjat yang besar. Maha besar pangkat dia. Wa bihamdi, bersepakai dengan kepujian.
Berarti kita ada kada sifat angkuh. Segala-gala perangai diri kita tak ada dah. Kenapa? Semua kepujian, semua keelokan kembali kepada Allah. Tu maksud. Tak ada berasa sombong, tak ada berasa riak, tak ada berasa ujub dan sebagainya. Pasal apa? Kita nampak dah kata kelakuan yang terjadi terbit pada diri kita ni ialah Allah. Tu. Nampak tak kata? Tadi nak 3 kali sunat kita baca. Baik, cuba tengok aku 3 turun. Aku 3 selepas selepas pada wa bihamdih tu ya ada aku 3 kecil duk luar mata tu. Dia kata dalil disunatkan mengucap tasbih tersebut, dalil nas yang menunjuk kepada kita kata Tuhan suruh kita baca tasbih tadi, subhana rabbiyal azim wa bihamdih tadi, ialah seperti berikut. Ialah serupa dengan harian ayat kepada kita ni. Mana? Hadis yang pertama iaitu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kata di Uqbah, lamma nazalat sabbihismi rabbikal azim. Nah, fasabbih bukan sabbihis dah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dia. Kata di Uqbah, tak kalau Tuhan waktu ayat di dalam surah Al-Waqi'ah, ayat yang berbunyinya fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendak ucap tasbih olehmu hai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbik, dengan nama Tuhan engkau. Tuhan engkau Al-Azim, yang maha besar. Kata di Uqbah, tak kalau Tuhan buat turun ayat ning ke Nabi, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah bagi puak kita. Nah, di situ kita di situ ialah ma'syarul muslim, ma'syarus sahabah, perhimpunan para sahabat. Nah, Tuhan pun kata apa ni Tuhan? Nabi pun kata kepada puak-puak sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Ij'aluha, hendak jadilah oleh sekalian kamu, kata di Nabi. Ake baca tadi. Nah, baca sabbihisma rabbika tu. Mung jadi fi ruku'ikum, di dalam rokok kamu. Tu Nabi kata amu ambil perkataan ni letak le rokok lah. Nah, sebab tu cuba kita tengok. Tak kata supaya kada tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi dengan fasabbih bismi rabbikal azim tu. Supaya kada? Supaya haqullah. Nah, haqullah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Aku menyuci, akan sebagai menyuci ke Tuhan aku yang maha besar. Kemudian dalam ayat, hak Tuhan suruh, Tuhan buat turun ke Nabi kita. Fasabbih bismi rabbikal azim. Hei Muhammad, ucap tasbih olehmu, akan Tuhan kamu yang maha besar. Tuhan suruh Nabi kita baca tasbih. Tuhan suruh Nabi kita menyuci ke zat dia yang maha mulia. Nah, habis tu setelah turun ayat ni, Nabi kata ke sahabat, mu ambillah perkataan ni letak le semaya kamu. Iaitu di mana? Di dalam rokok. Di dalam rokok. Satu. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, turun ayat sabbihisma rabbikal a'la tu. Nah, falamma nazalat
Sabbih isma rabbikal a'la, maka tok-tok kalau telah turunlah oleh ayat hak yang mana Tuhan kata sabbih isma rabbikal a'la. Duk dalam suratul A'la ayat yang pertama. Tuhan buat turun ayat ni ke Nabi. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada puak-puak sahabat. Qala lana, telah berkatalah ia Rasulullah, lana bagi kita, yakni bagi puak-puak sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Hendak jadi oleh sekalian kamu mana? Ake dia ake ucap tasbih tadi. Hak Tuhan suruh ucap tasbih itu. Fi sujudikum, di dalam sujud-sujud bagi puak kamu. Sebab itu beza tu. Nah, tasbih sama-sama ucap tasbih. Di dalam rokok Nabi suruh baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bapa ke jadi berlain ni, bapa ke jadi tak suka kerana Nabi kita ambil iktimak di atas dua ayat Al-Quran. Turun ayat yang pertama dalam suratul Waqiah, iaitu fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi pun kata, mu ambillah perkataan ini letak dalam rokok kamu. Setelah turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi kata, mu ambillah, jadilah ayat ni perkataan ni letak dalam sujud kamu. Jadi alasan tu ada tempat ambil belakang. Nah, bapa yang boleh baca ni, bapa yang boleh dalam rokok lagu ni, dalam sujud lagu ni. Kerana Nabi kita iktimak, Nabi kita berpegang dengan dua ayat. Satu ayat dalam suratul Waqiah, satu ayat dalam suratul A'la. Tenang. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila Nabi kita rokok. Apabila Nabi rokok, qala, Nabi kita baca di dalam rokok, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi thalathan. Nabi baca ucapan tersebut tadi dalam rokok, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Thalathan, 3 kali. Wa idza sajada, dan apabila Nabi kita sujud. Nabi kita sujud. Nabi kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan, 3 kali juga. Tasbih rokok Nabi baca 3 kali, tasbih sujud Nabi baca 3 kali. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis ni telah meriwayat akal dia oleh Syekh Abu Daud. Dia ada kitab dia. Nah, jilid yang pertama muka surat ni 542, Kitabus Shalah. Duk dalam bab ma yaqulur rajulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Raqmi hadis, hadisnya 870. Nah, dan juga Baihaqi duk jilid yang kedua, muka surat 80 ni. Tajuk dalam surat dia tu Kitabus Shalah. Duk dalam babul qauli fi ruku'. Duk dalam baca seketika kita berada dalam rukuk. Tu hadis yang pertama. Kalau kita nak tengok perkataan hadis dalam kitab Abu Daud juga, tengok di duk dalam jilid yang pertama muka surat 542. Hadis 780. Seterusnya nah. Tengok hadis yang kedua pula. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata,
idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalatha marrat faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu. Jadi Nabi kita kata, Ibnu Mas'ud ya, kata di Nabi, idza raka'a ahadukum, apabila rokoklah oleh salah seorang daripada puak kamu sini kena kafak kita dalam ni. Apabila puak kita rokok, faqala fi ruku'ihi, maka dia bacalah seketika dia berada dari rokok dia tu, subhana rabbiyal azim thalatha marrat, 3 kali baca. Tak ada wa bihamdi. Napa? Dalam hadis ni ada kada wa bihamdi? Tak ada. Hak hadis dulu tadi ada. Tenang. Nabi kata, kalau kita rokok, apabila kita rokok, Nabi kata membacalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Faqad tamma ruku'uhu, maka sungguhnya telah penuh dah rokok dia. Dia baca sekadar tu orang panggil kata rokok dia tu penuh dah. Tapi wadzalika adnahu, sepenuh dah rokok. Nampak? Tahu kata? Baca subhana rabbiyal azim 3 kali itu sepenuh dah rokok kita. Wadzalika, dan tetapi perbuatan yang demikian, yakni tak tambah wa bihamdi, adnahu, sekurang-kurangnya sepenuh. Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, sepenuh dah rokok. Tapi sekurang-kurang sepenuh. Siapa tahap sempurna dah, tapi hak paling rendah sekali. Tu hak paling rendah sekali nisbah kesempurnaan. Berarti kalau kita tambah wa bihamdi, lebih comel daripada tersipir di atas azim. Tu faham tak? Ni hak Nabi kita kata dalam hadis yang kedua. Saya nak akak contoh gini lah, nampak mudah-mudah. Supaya semaya witir. Nah, semaya witir ada berapa rakaat? Sebanyak-banyak semaya witir. Berapa rakaat semaya witir? Semua. Sebanyak-banyak semaya witir ada berapa rakaat tak Haji? 11 rakaat. Nah, 11 rakaat. Boleh ke tak kita buat semaya witir 1 rakaat? Boleh. Boleh ke tak kita buat semaya witir 3 rakaat? Boleh. Boleh ke tak kita buat semaya witir 5 rakaat? Boleh. 11 pun boleh. Tapi kalau kita baca, kita semaya witir 1 rakaat, khilaful aula, tak comel. Nah, orang panggil menyalahi hak yang utama. Sekurang-kurang sempurna. Nampak tak? Sekurang-kurang sempurna bagi semaya witir berapa rakaat? 3. Lepas tu hak tahap bawah sekali, hak sempurna. Pas kalau naik lagi, 5 lebih baik daripada 3. 7 lebih baik daripada 5. 9 lebih baik daripada 7. 11 itulah hak sempurna sekali. Nampak tak? Maka begitulah juga tasbih dalam rakaat. Boleh ke tak kita baca subhanallah? Boleh. Nah, boleh. Namun hasil dah pahala baca tasbih di dalam rakaat. Tapi comel ke tak? Tak comel. Hak paling rendah sekali comel baca tasbih dalam rakaat, subhana rabbiyal azim. Nampak tak tu? Nampak. Tu hak paling kurang sekali, hak paling rendah sekali nisbah kesempurnaan. Kalau kita nak sempurna lagi, tambahlah wa bihamdi.
Nah, wa bihamdi. Pakono seperno lagi ada baca dia nanti terbaca ngaji. Ganti tengah jilid depan nah. Tu nak wayan awin apa Nabi kita kata? Kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali sepenuh dah rokok kita. Tapi baca setara tu hok sekurang-kurang sempurna. Nampak tu nah? Tu dalil hadis yang kedua. Kau tu tahu nak baca dah tahu betul nah. Kau nak baca juga tu. Tak pernah baca dah nah. Kau royak lagi jilid kitab tu tak pernah baca dah. Hadis yang ketiga pula. Nah, hadis yang ketiga sebagai ambil dalil yang kata sunat kita baca subhana rabbiyal azim seketika kita berada dalam rokok ni. Nah, yaitu satu hadis dinakal dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Nah, yang mana berkata ia Huzaifah. Huzaifah ada royak, Huzaifah ada kata Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Ni Huzaifah waya. Jadi masalah ni kita tak sada buat telikah lah. Bapa mutamah wa bihamdi sepada waya saning lah. Nah. Jadi kata di Huzaifah Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya bersolah, saya semaya serta ni makna sekali. Satu masa Huzaifah kata dia semaya sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca di dalam rokoknya, beliau ni kenal Rasulullah. Semasa saya semaya dengan Rasulullah ni, kata di Huzaifah, Nabi baca seketika berada dalam rokok subhana rabbiyal azim. Tak ada wayak berapa kali. Nampak nah? Tak ada wayak berapa kali. Cuma Huzaifah wayak kata baca yang mana Nabi kita baca subhana rabbiyal azim ialah dalam rokok. Semasa Nabi kita rokok dia baca tasbih tu. Hadis telah meriwayatkan dia oleh Syekh Muslim duduk dalam tajuk Kitabus Salah. Kitabus Salatil Musafirin. Duduk oleh bab istihbabut tatwilil qiraah fi salatil lail. Jilid yang pertama muka surat 530 ni. Aku hadis 203. Tu yo bagi 3 dalil tu hadis. 3 alasan yang menunjuk kata sunat kita baca subhana rabbiyal azim seketika kita duduk dalam rokok. Tasbih dalam sujud pula. Ni orang panggil sunat hay'ah. Sunat kita baca seketika kita berada di dalam sujud. Nah, semasa kita berada di dalam sujud. Dan kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, di dalam sujud berapa kali? 3 kali. Ya masalah 3 ni sekurang-kurang sempurna tak khatib. Nah, sekurang-kurang sempurna. Nah, bagi baca kita seketika kita duduk dalam sujud baik, dalam rokok baik. Ambil hak paling rendah sekali, hak sempurna. Nah, sebab tu kalau kita baca bilangi tak cukup 3. Boleh ke tak? Boleh. Hasil ke tak pahala sunat? Hasil pahala sunat bagi baca tasbih. Tapi tidak hasil pahala sunat 3 kali. Ya kita kena faham situ tu. Dia bersusung beripung dalam baca tasbih tu 2-3 kali tu. Satu, sunat kita baca tasbih sama ada
dalam rokok ataupun dalam sujud sama. Nah, yang kedua, 3 kali. Sunat kita baca 3 kali. Berarti kalau kita baca kurang daripada 3 kali, apa hukum? Apa hukum? Makruh. Kita kena faham. Makobir bagi sunat, makruh. Lawan bagi sunat, makruh. Makobir bagi baca, tak baca. Hasil sunat baca tasbih sekali pun hasil dah. Nampak? Boleh pahala sunat baca situ. Faham tak? Tapi boleh ke tak pahala 3 kali? Tak boleh. Tak boleh pahala 3 kali. Kemudian 3 kali ni adalah serendah-rendah bilangi untuk kita baca. Serendah-rendah sempurna untuk kita baca. So, kalau kita nak semaya seorang diri. Kalau kita semaya seorang diri, nak baca lebih daripada 3 pun boleh. Kerana tak ada terkenik, tak ada paksa orang yang berada di belakang kita. Nampak ni? Tapi kalau kita buat jadi imam, kita jangan ambil mengikut sedap baca hati, baca diri. Kita kena ambil hak 3 kali ning lah. Hak paling sempurna bagi kita orang yang jadi imam. Bapa? Kerana kita jaga kepada orang yang berada di belakang kita. Ni sebab tu ya di antara imam dengan makmum, ya kita kena jaga. Nah, jangan ingat kata kita ni, maaf sikit saya nak turun kepada masalah imam dengan makmum. Kita jadi makmum, jangan kita fikir hanya semata-mata untuk diri. Nampak tak? Aku ni hafiz, aku nak baca surah panjang sikit. Aku berasa sedap hari ni. Aku berasa gagah hari ni. Aku berasa ada panggil, ada orang hari ni. Baca panjang. Maka tu imam ni kalau dia tak iktimak kepada makmum sebelah belakang, tak digalakkan. Nah, tak digalakkan. Tu imam ni dia kena tengok, dia kena melebihi, kena mengutamakan makmum daripada diri. Sebab itu tu imam, kalulah tu imam ni pasal kita baca, kalau ada makmum yang tua, makmum yang uzur, makmum yang tak gerak, maka tu imam tak sah panjang, baca pendek-pendek ayat. Jaga kepada makmum sebelah belakang. Satu masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba-cuba nak semaya tu panjang sikit. Napa? Nak baca dalam semaya ni ayat panjang sikit. Kemudian Nabi kita dengar cerita budak. Dengar budak dok teriak. Maka Nabi tersipai di atas qiraah yang pandai-pandai. Kenapa? Jaga ibu, jaga hati ibu. Nah, jaga hati ibu bagi budak. Tu nak ayat kata kita selaku imam. Sebab tu imam ni dia kena jangan mengutamakan diri, dia kena utama kepada makmum. Dia kena tengok dia dirata. Nah. Habis. Sebab tu 3 kali ni hak paling penuh sekali bagi tu imam. Napa? Tapi sekurang-kurang sepenuh bagi kita semaya seorang diri. Bagi sekurang-kurang sepenuh bagi kita semaya seorang diri. Apa yang ada nak tahu kata nah? Tengok akar 1 pula tu kata, akar 1 turun bawah. Akar 1 turun bawah dia kata dalil disunatkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti berikut. Satu hadis Uqbah dulu. Satu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu telah terdahulu sebutnya, iaitu hadis yang pertama tadi sebagai mengambil dalil kata baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim 3 kali itu. Nah, hak Nabi kita baca hadis yang pertama tu. Hadis yang pertama. Tu sebagai hadis tu boleh juga ambil dalil
Sunat kita baca subhana rabbiyal a'la, kerana dalam itu ada ayat juga. Hadis yang kedua, hadis bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata di Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, Ibnu Mas'ud riwayat kata, satu masa Nabi ada kata, iza sajada, dan apabila telah sujud ia. Ini Ibnu Mas'ud riwayat. Wa iza sajada, dan apabila sujud ia Nabi, faqala fi sujudihi, maka Nabi kita baca seketika Nabi berada dalam sujud dia. Nabi baca subhana rabbiyal a'la thalatha marratin. Nabi baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Lepas tu faqad tamma sujuduhu, maka sungguhnya telah sepenuhlah oleh sujudnya, sujud Nabi. Nabi tersipir di atas a'la ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sepenuhlah baca tasbih dalam rukuk. Nabi kita sekadar tu ya. Nah, lepas tu Nabi kata wadzalika, dan baca setara tu, baca suwistaka a'la, tak ada wa bihamdih tu. Setara tu adnahu, sekurang-kurang sempurna bagi baca dalam sujud. Tadi ana sekurang-kurang sempurna. Hak paling lekeh sekali, hak paling rendah sekali baca tasbih dalam rukuk, setara tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tadi ana. Habis. Dan di atas pula. Naik atas nah. Dan dilebih kepada rokoknya. Ni nak cari jalan hak lebih sempurna lagi. Nah. Hak lebih sempurna lagi daripada kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hak lebih sempurna lagi kita tambah. Dan dilebih kepada rokoknya, kamu dia daripada tasbihnya, tasbih rokok, ya mari kait pula. Berarti kalau orang semaya jadi imam orang semaya jadi makmum orang, tak boleh. Nampak tak? Sunat dilebih, sunat ditambah selepas daripada kita baca tasbih rokok. Mana tasbih rokok? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jika orang munfarid, kalau orang semaya seorang diri. Nah, berarti kalau kita jadi makmum, boleh ke tak kita tambah? Sunat ke tak bagi kita tambah? Sunat ke tak? Tak sunat nak, tak haji. Kalau kita jadi imam, boleh ke tak kita tambah? Tak sunat nak. Nah, malaikat tu imam tu sebelum daripada dia nak melakukan semaya, dia paling hadap kepada pihak makmum. Hari ni kita nak semaya dengan rupa semaya yang panjang. Makmum semua tu pakat redha. Makmum semua pakat jawab, baru dia boleh buat dengan rupa yang panjang. Kalau dia tidak minta halal, tidak minta redha daripada makmum, nak buat semaya yang nak baca, nak tambah baca yang panjang ni, tak boleh. Nah, tak digalakkan bagi tu imam. Sebab tu dia mai kait, jika orang munfarid, kalau orang semaya seorang diri, sunatlah dia tertambah. Haram. Tu ya. Untuk nak meraihkan kepada makmum. Sebab tu masalah kita baca tadi, jangan kita jadi imam ni mengutamakan kita. Duk tengok kepada diri kita. Tak ada suai.
Tak ada kena mengena. Cuma hari di sudut dia baca panjang, tak jaga makmum tu. Ha? Gana? Aha. Kemudarat dia. Ya masalah hak tu dia gigit halus benar dalam tu. Di sudut orang panggil hakikat tengok silsilah yang boleh jadi dia ni gini ni. Nah, sebenarnya kita baca kata kalulah kita ni sebagai makmum, ya kena we tahu juga. Nah, kalau berasa kata atas imam ni duk panjang lagi, tak se rokok lagi ni, tak se sujud lagi, tak se bengah lagi ni. Mufarakah wala ngata imam tu. Dia ada cara. Sebab tu masalah kita nak mari semaya tu kita kena wirti sebelah jemelah. Sebelah balik tu imam pun kena wirti masalah bab imamah. Sebelah balik makmum pun kena faham masalah bab qudwah. Sebab tu dia ada hukum kedua pihak. Nah, makmum kena wirti masalah bab ikut. Nak turut tu imam hingga siapa jadi bahaya kepada diri sendiri, tak boleh juga. Nah, tu imam dah jadi imam nak bawa makmum ni hingga siapa makmum jadi bahaya, tak boleh juga. Sebab tu ya kena tengok di antara kedua pihak. Nah, kena tengok kepada kedua pihak, kedua belah. Nah, jangan cepat terajuk hingga siapa makmum turut, tak ada. Jangan panjang kuat hingga siapa makmum turut, tak ada. Seolah kata gitulah. Aha. Aha. Panjang itu setara mana topik panjang, setara mana. Nah, hak kata panjang tu kadang-kadang kita berasa kata panjang kerana kita uzur. Nampak tak tu? Kita baca berasa kata panjang dah ni kerana kita uzur. Sedekah tidak masuk lagi dalam hak panjang. Di situ kita kena wirti pula. Nah, nak kata inna ataina sokmo ke, kul wallah ke nyanyi juga nah. Sebab tu kita kena tengok setara mana panjang, setara mana pertengahan, setara mana pendek. Karena dalam surah ni, dalam Quran ni dia ada 3 ni. Surah yang panjang, surah yang pertengahan, surah yang pendek. Ambil kita kata 10 surah daripada 10 surah di akhir tu. Dan kalau kita ayat tarawih tu lah, tu masuk dalam surah yang pendek. Wasyamsi wa duhaha masuk dalam surah yang pertengahan. Tu dia. Lepas tu qiyahkanlah. Tu. Sabbih isma rabbikal a'la ni pertengahan. Tak masuk panjang lagi tu. Tu dia. Tapi oleh kerana kita uzur tu imam baca sabbihis tu kita berasa kata lama dah. Dia ada cara dia. Apa nah? Sebab tu saya kata tadi bagi kita kedua pihak ni, kedua pihak kena ada timbang menimbang. Makmum kena timbang kepada pihak imam. Imam pun kena timbang kepada pihak makmum. Baru tidak jadi masalah, baru tidak jadi orang panggil pertelikoh di dalam satu-satu jemaah. Faham saya ayat nah. Faham dah? Baik. Kemudian bagi orang yang semaya seorang diri. Bagi orang yang semaya seorang diri, sunat dia tambah lebih. Lepas daripada baca tasbih rakaat. Nah, lepas daripada tasbih rakaat, tambah ni pula ni takji ni. Mana? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mastaqallat bihi qadami. Tambah tu. Lepas daripada rakaat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mastaqallat bihi qadami. Baca tu. Apa maksud?
Allahumma, he Tuhanku, laka raka'tu, bagi zat engkau lah aku rokok, aku tunduk. Zatmu saja ya Allah aku dok tunduk ni. Nah, wabika amantu, dan dengan zat engkau lah ya Allah amantu, aku beriman. Aku beriman, aku percaya dengan zatmu satu juga. Keimanan aku ni tuluh ikhlas hanya semata-mata kepada zatmu ya Allah. Walaka aslamtu, dan kepada zat engkau lah ya Allah aslamtu, aku serah diri aku. Aku tak ada upaya, diri aku sebutir, diri aku sutir tubuh aku ni ya Allah, hamu. Aku serah kamu ya Allah. Tu kita dak kata. Walaka aslamtu, dan bagi engkau lah aslamtu. Telah serah oleh aku. Khasha'alaka sam'i, telah tunduk, khasha'. Telah tetaplah bagi zat engkau sam'i, oleh pendengaran aku. Aku telinga aku ni ya Allah hanya semata-mata nak dengar apa hak mu kata. Tu. Tapi tu bik semaya masa tak cara kali nah. Berarti kita mari dusta, mari duk kecek pelawak kepada di hadapan Allah. Telinga ni aku nak dengar hak mu suruh ya Allah ni, telinga aku ni. Khasha'alaka sam'i, telah tunduk, telah khusyuk, telah tetaplah bagi zat engkau oleh pendengaran aku. Wa basari, dan juga mata aku ni. Mata aku tak akan tengok, mata aku tak akan kelih, mata aku tak akan sila malaikat kepada apa yang mana kamu suruh. Tu kita nak kata oleh semaya. Nah, wa mukhi wa azami. Mukhi ni reti. Tu apa ni? Dia panggil benda hodok dalam tulang tu. Nah, tu makna mukhi. Dia panggil otak tulang. Nah, biasa tengok dalam tulang kita, dalam tulang ayam ko, tulang lembu ko, ada ite-ite tu. Nah, hot tu dia panggil mukhi. Tapi otak ni pun kadang-kadang dia panggil mukhi juga. Tapi mukhi yang sebenar ialah benda hodok dalam tulang tu. Nah, wa azami, dan tulang aku. Azam tulang. Pendek kata, pendengaran aku, pelihatan mata aku, otak dan juga tulang aku, semua pakak tunduk kamu ya Allah. Wa mastaqallat bihi qadami, dan apa hak yang tapak kaki aku dok bawa. Kena kagak apa tak kata? Istaqallat qadami. Kita tu pendek kata sutir tubuh kita lah nah. Sutir tubuh kita ambil pada atas hingga sampai bawah pia dak pikuk. Qadam, dua tapak kaki kita dak bawanya. Semua benda ni, semua sutir tubuh aku ni ya Allah, aku nak turut mung belaka ya Allah. Tu maksud kita dok mengadu, kita dok kecek, kita dok royak kau Tuhan dalam semaya. Tapi tu bik luas semaya assalamualaikum perak tak hak tagi kana dah. Berarti tu saya kata pelawak sungguh budak ni. Saat ni ya dok royak kata sutir tubuh dia tu ya serah kat ku dah. Nak turut dah apa yang mana aku royak, nak dengar dah apa yang mana aku kata. Nah, buat apa tu? Cuba kita cari sahih. Cuba kita cari pucuk apa yang boleh kita hari ni tubik semaya, kelakuan kita, kedudukan kita tak serupa dengan apa yang kita nak kecek dengan Tuhan dalam semaya. Cuba kita cari apa? Botek kita tak reti gapo hak kita duk baca. Napa? Jauh lagi nak kata sempurna tu tak sampai tahap. Banyak lagi nak sampai tahap yang sempurna. Tak boleh lagi. Apabila kita nak beki? Ni kita kena tanya kita dah lah. Adakah aku nak buat klik semaya aku dengan rupa ni? Adakah laku semaya aku sekiranya aku bawa semaya lagu ni?
Apa dah? Ni tempat kita kena cek ni. Di sini tempat kita kena beki ni. Ni maksud kita mari ngaji ni. Apa? Nak beki. Hari ni kita tahu belakang dah. Rukun semaya 13. Sunat hai'ah, sunat abad dalam semaya kita belah. Apa ni? Kita tahu belakang dah tempat tu. Tinggal abad, sunat sujud sawi. Tahu dah rukun. Cuma hari ni kita kena pisah. Nak buat lagu mana? Hak kita tahu tu nak boleh buat dengan rupa yang sempurna. Tu tak haji. Nah. Situ. Nampak dah? Tu masalah baca hak sunat kita tambah seketika kita berada di dalam rokok. Nah, semasa kita duduk dalam rokok. Dan demikian lagi belah tu lah juga sunat dilebihkan. Nah. Sunat kita tambah kamu dia daripada tasbih 2 sujud. Nah, kamu dia daripada tasbih 2 sujud. Pasal apa? Kerana tiap-tiap satu rakaat dia ada berapa kali sujud? 2 sujud. Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tiap-tiap sudah kita baca tasbih sujud yang pertama, sunat tambah ni. Sujud yang kedua, sunat tambah ni. Nah. Tak aja baca tu. Tak aja baca tu kerana kita tak semaya sore nah. Kita semaya Jumaat semua tak. Orang panggil tak ada lah masa dengan nak turuk tu nah. Kalau kita panggil nak baca ni takut tu email tinggal lagi pula. Nama kata kita hidup kacau buat benda yang sunat. Tinggal dengan tu email akan sebagai tinggal yang jahat. Botel kita semaya Jumaat semua. Habis tak baca. Kalau kita baca cepat-cepat tak apa. Dia nak tu email tu anjo. Jadi sunat dia baca areanya kata bunyi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca ni lepas daripada tasbih sujud 3 kali. Allahumma he Tuhanku laka sajadtu bagi zat engkau lah aku sujud. Aku sujud ni ya Allah kepada zatmu satu jua ya Allah. Lain daripada zatmu aku tak akan sujud. Nah, walaka wabika dan dengan zatmu lah ya Allah amantu aku beriman. Aku percaya aku beriman dengan zatmu satu jua ya Allah. Walaka aslamtu dan bagi zat engkau lah aku serah tubuh aku. Nah, masa yang paling dekat sekali kita dengan Allah. Masa kita duduk dalam semaya. Nah, sebab tu dalam semaya ni dia panggil munajat. Nah, semaya ni ialah dia panggil munajat. Apa munajat? Masalah kita duk berkecek. Nah, kita duk mengadu hal. Kita duk royak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam semaya ni masa yang paling afdal sekali, masa yang paling sempurna sekali untuk kita mengadu kepada Allah. Masa mana? Masa dalam sujud. Dalam semaya ni masa yang paling dekat sekali kita dengan Tuhan. Maksud dekat ni bukan kata Tuhan di situ nah. Masa yang paling rapat sekali kita dengan Allah. Dalam semaya pula sujudlah hak yang paling Tuhan nak terima, Tuhan nak dengar pitok ke kita. Nah, sebab itu gapo saja kita nak minta kepada Allah, gapo saja kita nak royak kepada Allah, royaklah semasa kita duduk dalam sujud.
Tapi jangan bahasa Melayu lah. Kalau kita tak reti bahasa Arab, royak dengan hati ya. Sujud wi lama. Baca, duk royak, duk mengaduha kepada Allah dalam hati kita. Kerana kita nak baca Arab, kita tak reti. Nak royak bahasa lain daripada bahasa Arab, tak boleh, batal. Royak dalam hati ya lah. Duk merayuha kepada Allah, duk nak minta gapo dalam hati. Nah, sahabat tu, ni royak teh kita semasa kita duduk dalam sujud ni. Tok kata. Sunat dilebih, sunat ditambah. Selepas pada kita baca tasbih 2 sujud. Allahumma hi Tuhanku, laka bagi zat engkau lah sajadatu, aku sujud. Wabika dengan zat engkau lah ya Allah, amantu, aku beriman, aku percaya. Nah, walaka dan bagi zat engkau lah ya Allah, aslamtu, aku serah diri aku. Sajada wajhi, telah sujud. Nah, telah sujudlah oleh muka aku. Masa yang paling hina sekali. Masa kita mana? Masa mana? Masa yang kita paling hina sekali. Masa mana tak kata? Iaitu masa sujud. Bapa yang boleh kata paling hina sekali? Dalam tubuh badan kita ni, di mana anggota mana hak paling mulia sekali? Iaitu muka kita. Tempat yang paling hina sekali, kaki. Anggota yang paling hina sekali, kaki. Tapi pada masa kita sujud, ambil anggota kita yang mulia, giltak sama dengan kaki kita. Ni masa yang hina. Nampak tak? Bapa tu? Kerana kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Pada masa tu, hati kita tu kena perasa kata tak ada harga sikit abuk diri kita. Nampak tak? Tak ada harga sikit abuk, tak ada nilai sikit abuk hak kita berasa kata kita mulia, yang kita berasa kata kita lebih. Dalil saat ni muka aku yang mulia, gidol tak sama tinggi dengan kaki. Nah, tu nak we nampak situ. Tadi nah. Sebab itu semasa tu kita baca sajada wajhi, telah sujud dah oleh muka aku ni, lillazi khalaqahu, bagi Tuhan yang menjadi akhir dia, akhir muka. Ni aku sujud kepada Allah, Tuhan yang menjadikan muka. Wasawwarahu, dan Tuhan yang membuat rupa ke muka, yang membentuk ke muka. Wasyaqqa sam'ahu, dan Tuhan yang membelah ke sifat dengar kita dengar. Syaqqa makna belah. Nah, orang ada telinga tapi Tuhan tak belah telinga dia, capok letak sifat dengar kadang. Boleh dengar kadang tak haji? Tak boleh dengar. Berarti telinga dengan sifat berdengar benda lain-lain. Ada telinga, ni orang panggil telinga nah. Tapi kalau Tuhan tak letak sifat berdengar pada diri dia tak dapat dengar. Dalil orang tuli. Nampak nah? Sebab tu kita hidup puji kepada Allah. Tuhan yang menjadikan muka, Tuhan yang meletak syaqqa sam'ahu, Tuhan yang sifat dan membelah ke telinga aku ni, letak satu perkara, iaitu sifat pendengar. Dengan sebab ada perkara ni lah aku boleh dengar. Tu mana? Nah, wa basarahu, dan juga Tuhan telah letak, Tuhan telah belah 2 butir mata aku, giltak sifat pelihat. Aku boleh nampak kelih. Mata suku, sifat pelihat yang ada pada mata suku. Nah, orang ada mata tapi tak ada sifat pelihat. Nampak ke tak? Nampak tak? Orang buta ada ke tak mata? Ada. Nah, tapi tak ada sifat pelihat. Tak nampak. Nah, tak nampak.
Maka kita ni ada kedua mata pun ada, sifat pelihak pun ada. Nah, maka aku sujud kau Tuhan tu, Tuhan yang belahkan mata aku, Tuhan yang meletakkan sifat pelihak pada mata aku, aku boleh nampak. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah mulia, maha mulia lah Allah. Nah, maha berkatlah Allah. Ahsanul khaliqin, seelok-elok daripada segala orang yang menjadi. Itu dia. Sebaik-baik ahsanul khaliqin, seelok-elok daripada segala orang yang menjadi. Tu kita duk puji kepada Allah. Nah, kita duk ucap semasa kita duk dalam sujud. Itu dia nah. Tapi baca ending ni sunat hanya bagi orang yang semaya seorang diri. Nah, kalau kita nak baca juga, kita kena royak ke Tek baca panjang Tek tak apa sebab kita semua ni rela belaka dah Tek baca, kita pun nak baca. Boleh. Boleh. Tek dia panggil imam mahsurin. Hak pesan imam, hak pesan jong belaka dah oleh makmum. Habis. Tengok banyak dah tu. Semasa kita ni dah bila sunah hai'ah bagi semaya lagi ni. Nah, khasani sunah hai'ah bagi semaya juga tu khatik tu. Nah. Dan kata musannif kita lagi, dan setengah daripada sunah hai'ah bagi semaya juga ialah mengucap sami Allahu liman hamidah. Nah, ucap tu sami Allahu liman hamidah. Ucap bila ni tok khatik ni? Serta permula akak kepalanya daripada rokok. Ni kita rokok. Nah, kita kata kita rokok duk gini. Semasa kita rokok tadi tu sunat kita baca apa? Tasbih tu nah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sunat kita baca tu 3 kali. Sudah dah kita kata baca tasbih tadi. Apa kalau kita nak bangkit daripada rokok nak gimana ni? Bangkit daripada rokok nak gimana? I'tidal. Apa kalau kepala kita gerak? Nah, kepala kita gerak nak pergi kepada i'tidal, sunat kita kata sami Allahu liman hamidah. Sekali baca itu sekali dengan gerak kepala kita untuk kita nak pergi kepada i'tidal. Jangan wisapa gerak wisuk dah betul dah baru kita kata sami Allahu liman hamidah. Hak tu yang nak letak muka lain pula situ. Nah, hak sami Allahu liman hamidah dah tu betul dah. Nampak? Sudah betul dah diri kita. Kembali kepada jadi qiyam yang sempurna dah. Kata Haji. Dia kata dan setengah daripada sunah hai'ah bagi semaya ialah mengucap sami Allahu liman hamidah. Baca tu bila serta ni mana sekali. Serta sekali permula akak kepalanya. Sekali dengan kita akak, dengan gerak kepala kita untuk kita nak tuju pergi kepada i'tidal. Baca tu tadi. Maka apabila berdiri betul, berarti sami Allahu liman hamidah ni tengah jalan. Nampak nak? Daripada rokok kepada qiyam. Tu dia. Tengah jalan tu. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Nampak tak? Sami Allahu liman hamidah. Betul dah. Dah tersuk betul dah. Apa kalau berdiri betul, dibaca pula Rabbana lakal hamd. Tu apabila betul dah kita baca Rabbana lakal hamd. Ataupun Rabbana walakal hamd.
Boleh juga. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Boleh juga. Lepas tu kalau kita tu nak tambah lagi, kalau kita nak panjang lagi, tasih suk setakat hamd, kita nak tambah mil as samawat wa mil al ard wa mil ama syi'ta min wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Tambah tu. Ajib baca lah tu. Tak ajib baca, saya pun tak baca juga. Itu dia mana. Tapi nak royak kata sunat kita baca tu nah. Tapi rugi besar lah kena baca. Nah, kena baca, kena pakak baca. Nah, kita kena ngapawi ingat semula. Itu dia. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Gapo maksud? Rugi besar kalau kita tak baca. Rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamd, bagimu lah segala kepujian. Semua puji ni bagimu. Banyak mana? Mil as-samawat, yang memenuhi 7 petala langit. Segala puji bagi Allah yang memenuhi segala 7 langit. Segala 7 langit. Wa mil al-ardi, dan memenuhi 7 bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi perkara yang engkau kandok daripada tiap-tiap suatu kemudiannya. Tu kita dok ucap kepujian. Wi Tuhan mencakupi habis dah lah. Penuh langit, penuh bumi. Lepas pada tak ada langit, tak ada bumi pun, wi penuh juga. Tu noyak kata kita ucap kepujian. Hak kita kata bagi zat Tuhan segala puji tadi. Nah, dan dilebih bagi orang yang munfarid. Hak setakat tu tak kira tok khatib tu, tok imam, tok makmum, tok munfarid pun boleh baca setakat tu. Nah, tapi kita ambil apa pendek ya. Rabbana lakal hamd, kat tu ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du tu kita tak ambil. Tok tu boleh baca belakang tok haji. Tapi kalau kita semaya sore diri, sunat lagi dilebih ahlas sana. Nah, ahlas sana wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, sunat tambah tu. Ahlas sana, segala ahli kepujian. Ahli kepujian ni puak mana? Puak para malaikat. Ni dia panggil ahlas sana. Segala puak-puak kepujian wal majdi, dan juga puak yang bersangat, puak yang bersungguh-sungguh. Kenapa puak tu dah takji? Kita ni tak sungguh. Dia. Ahaqqu ma qala al-'abdu, selayak dan sepatut apa yang telah berkata oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan tiap-tiap bagi puak kami ni bagi engkau ialah hamba. Kita dak mengaku puak kami semua ni hamba bagi engkau ya Allah. La mani alima a'taita, tidak ada orang yang boleh sekat, tidak ada orang yang boleh tegah apa yang mana engkau nak bagi. Lima a'taita, bagi perkara yang mana mung nak bui. Dia benda ning mung nak bui kepada pria-pria, tak sah pria mari sekatlah, tak tersekat. Kita dok kata kepada Allah. Nah, kita dok royak kepada Tuhan. Wala mu'tiya, dan tak ada orang boleh bui. Wala mu'tiya, dan tak ada orang boleh bui lima manakta, bagi perkara yang engkau telah sekat. Dia Tuhan kata benda ning dia tak bui ke kita. Marilah raja mana nak bui kita pun tak akan boleh bui. Di sini kita kata kita mengaku gapo ni? Kita nak upah kata kita nak kata gapo? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
Gapo? Nak win apa gapo situ tu? Tok Haji. Benar dia Tuhan nak bui kepada satu-satu orang, tak ada pria boleh sekat. Benar dia Tuhan tak sebui kepada satu-satu orang, tak ada orang nak boleh bui. Nah, dia Tuhan tak sebui, tak ada orang nak boleh sekat. Dia tak kena kecek nah. Dia orang benar yang dia Tuhan tak sebui, tak ada orang boleh bui kepada kita. Dia benar Tuhan tak sebui. Nah, sebaliknya pula, kalau benar ni Tuhan nak bui kepada pria-pria, tak sah pria sekat, tak tersekat. Tuh. Nak ui pahag apa? Nak royak kata segala-gala ni duk di tangi Allah. Termasuk diri kita. Napa tak kata? Termasuk diri kita. Lepas tu kita kata pula, wala yanfa'u zal jaddi, dan tidak dapat bui pedoh. Nah, akal yang bersungguh-sungguh. Zal jadd, akal yang bersungguh-sungguh. Tak bui pedoh, tak bui hasil bagi kita. Bapa mingkal jadd, daripada munglah bersungguh-sungguhnya. Tu dia. Tu sunat kita baca bila tu. Sunat kita tambah baca ini bagi kita orang semaya diri, bagi kita orang semaya seorang diri ni bila seketika dalam i'tidal. Tu dia. Dalam i'tidal. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Hak tu hak ramai-ramai. Seorang pun boleh, makmum pun tak apa, tu imam pun tak apa. Mil usama. Tapi sini mil ana. Rabbana lakal hamd. Nanti. Dia makna tak berubah. Nah, makna tu tak berubah, cuma masalah kita bacanya jadi gapo. Tu makna tetap duk seperti tu lah. Mil'u mil'a ni. Cuma kita nak cari kata, kalau kita baca mil'a, dia jadi gapo. Kalau kita baca mil'u, dia jadi gapo. Nisbah nahu lah. Tu dia nah. Tapi ada nisbah baca mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, mil'u. Tapi sini baca mil'a. Tapi kalau mengikut pandangan saya, mil'a, kalau kita baca mil'a supaya dengan hak dia buat ni lah nah. Nah, sifat bagi Rabbana. Rabba. Bagi datah ke tak tu? Bagi datah ke tak? Bagi datah. Tuhan. Bukan sifat. Erok jadi ha bagi Rabbana. Kalau kita baca mil'u, sifat bagi hamdu. Nampak tak? Pendek kata, ikut tarik je lah. Cuma kita kena tahu, kalau kita baca baca bagi datah ni, jadi gapo ni? Kalau kita baca mil'u, apa baca mil'u? Jadi, buat kesimpulan, boleh baca kedua lah. Cuma tepat takluk, tepat gantung baris itu. Nah, tepat gantung baris itu, orang panggil amil lain-lain. Gitu ya lah. Tak ada berubah. Makna tak ada berubah. Kalau kita baca mil'a, hal keadaan puji sana itu yang memenuhi langit. Nah, erok jadi Kalau kita baca mil'u, puji yang memenuhi langit. Supaya. Tak ada berubah. Cuma orang panggil berubah pada zahir, pada hakikat, pada maknanya tidak berubah.
Itu dia nah. Itulah nak royak di sudut bahagia baca sunnah hai seketika kita duduk dalam semaya. Salah satu daripada perkara yang tak layak bagi kita orang semaya kita nak tinggal. Bapa kerana dengan benda ning lah yang akan jadi sempurna dan akan jadi comel semaya kita. Sebab tu hari ni cuba kita pakak-pakak usaha, cuba kita pakak-pakak tengok semaya kita ni hak mana yang masih lagi orang panggil tak cukup. Bukan tak sah, yang tak cukup, yang apa kalau Tuhan tengok, jangan kita tilik, kita tengok. Nah, sekiranya kalau kita kalau kata Tuhan tengok, comel ke dak semaya kita. Kalau tak comel, cuba kita pakak-pakak buat we jadi comel insya-Allah nah. Dia. Pada dah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semula ni kalau wasa itu baca kunut subuh dan kunut witir nah. Wallahu a'lam. Lepas ada apa lagi tak Haji? Ada apa masalah? Lebih lagi ada 4-5 minit lah. Oh ya tak boleh kita lebih luar. Ni orang panggil mutabaqah. Di antara lidah dengan hati. Tapi oleh kerana kita tak reti bahasa Arab. Ya dalam semaya ni kita nak kecek lain daripada bahasa Arab, ya tak boleh. Jadi batal. Nah, jadi batal semaya. Pana buat lagu mana kita nak minta juga, mintalah dengan hati. Masalah bab orang panggil di sudut Tuhan tahu tu, telitas hati kita pun Tuhan tahu. Nah, apa yang mana hati kita duk kecek, apa yang mana hati kita duk cerita tu Tuhan tahu. Cuma nak lebih mana di antara mulut baca serta niat hati. Tu panggil niat lah, niat hati. Dia tak lagi dia lebih hak mulut baca. Nah, lebih hak mulut baca. Kalau kita reti kok teh bahasa Arab lah tak apa. Bacalah doa mana-mana yang kita boleh dalam semaya, dalam sujud tu. Kita sudah dah Fatihah. Tanya boleh ke tak baca tasbih? Boleh. Tidak membawa kepada jadi batas semaya. Tapi afdal mana di antara kita duduk dia serta kita perhati, tadabbur, perhati, baca ayat ini. Dengan kita ambil baca tasbih, mari baca. Tu. Kita kena faham situ pula tu. Saat ni tanya di sudut, boleh ke tak kita baca tasbih selepas daripada kita sudah baca Fatihah, tunggu ta'imik rokok. Boleh. Tidak membawa kepada jadi batal. Tu tanya kata boleh ke tak tu. Nah, boleh. Tapi di antara kita baca tasbih dengan kita duduk dia perhati dengar hak ta'imik baca tu, mana lebih? Tu kita tanya situ. Tubik pula satu hukum tu. Nah, tubik pula satu hukum. Maka lebih baik kita tadabbur, kita perhati dengan hak tu imam baca. Pada afdah hak nu lagi, lebih hak nu lagi. Tu imam baca ayat, perhati dengan tu imam baca. Hak tu lebih utama, hak tu lebih afdah. Bapa tu. Nah, bapa ya, sebab tu setiap perbuatan, setiap tikoh laku, setiap gerak ke dalam semaya ni dia ada hikmah. Bapa sunat bagi tu ime suktah. Nampak tak? Selepas daripada sudah baca Fatihah, jangan mula lagi baca surah. Tapi kita sunat dah baca nah. Semasa tu ime baca Fatihah, jangan lagi kita baca surah. Perhati dulu, tadabbur dulu, baca tu ime, tu Fatihah tu ime. Tu nak ada perhati tu. Kita selaku makmum nanti perhati baca ayat imam. Kemudian
Apabila Tok Imi sudah dah baca Fatihah, Tok Imi jangan mula selalu nah. Baca surah. Sunat bagi Tok Imi buat ada sukta. Apa berti sengai sebentar. Bapa nak tunggu makmum hak baca Fatihah, hak tak suk tu, wisuk dulu. Mula surah, makmum boleh perhati pula baca itu Imi. Nampak dah tu? Ini nak royak kata afdal kita tadabbur, afdal kita perhati baca itu Imi daripada kita mari dak ambil baca yang lain. Nak gati duk tunggu hak Imi baca lama tu. Tu nak win nampak situlah. Apa tu nah? Aha. Gana? Ya masalah kita nak kata hak mana lebih tu ya tengok atas kita tu hak bagi masing-masing. Ya tak kita nak jawab kata doa ni lebih weh bagi kita. Doa ni lebih weh bagi kita nak cocong jadi lebih-lebih tu tak boleh. Nah, dalil ni saya nak royak. Ya tengok suasana, tengok musim ke. Musim ni kita dah nak kagak apa. Nampak tak? Maka doa tu lah lebih bagi kita. Nah, saya nak akak contoh. Diri sah ni. Kita tahu kalau kata sah lek mana. Hak boleh pahala banyak. Kita buat sah. Tu Imi duduk sini. Kita nak mula buat sah ni, nak mula mana tak kata? Carnegie. Napa? Ambil di Carnegie, belah duk lek kiri tu duk kosong, penuh lek kanan dulu. Setelah penuh lek kanan itulah baru kita mari mula lek kiri pula. Kamu dia, ning Nabi kita tarik, Nabi kita royak pada masa mula-mula. Memang pada hakikatnya benar lagu tu. Apa kalau Nabi royak belah tu, puak sahabat ni tak ada pihak nak buat sah lek kiri. Bapa kerana nak kepada pahala banyak. Pakak dok berubuk nak kepada buat sah lek kanan. Nak hak afdal. Berubuk hak afdal. Maka Nabi kita tengok nampak tak lagi ni kalau gini. Nabi kita kata pula, pria-pria buat sah lek kiri, dia boleh pahala 2 kali ganda. Nampak tak? Pria-pria buat sah, mari penuh sah lek kiri. Orang ni boleh 2 kali ganda. Ni saya nak royak kata, di sudut kelebihan mana-mana tu, nak royak tak boleh. Ni ya tengok suasana. Pas lagu tu kan dok musim tak ada pria nak mari penuh sah lek kiri ni, Nabi bui tarik lagu tu. Nah, kalau mai kecek di antara mula sah lek kiri dengan lek kanan, mana lebih? Lebih lek kanan. Tapi kalau tak ada pria nak mari penuh lek kiri, kita lah orang yang penuh. Kita lebih baik daripada lek kanan. Sebab tu doa dalam doa. Nah, doa bagi semaya ni tak kira lah doa mana-mana. Afdal mana? Hak mana kalau lebih afdal? Tengok kita dok nak ke gapo. Nah, hari ni kita perlu ke gapo? Afdal kita ni tok tu. Tadi ya. Jadi kita nak royak kata afdal doa ni, lebih doa ni, nak royak tak boleh. Ya mengikut di atas kanok dan berhajat oleh tuai hak masing-masing. Cuma nak royak kata doa di antara doa boleh royak sikit ya. Kalau kita minta hanya untuk kita, dengan kita minta wibawa semua, afdal hak masuk semua. Daripada kita cocong, kita tentu doa ni masuk kita ya. Sebab tu Nabi kata, apa kalau mung doa, mung jangan kupik. Jangan kedekut dalam masalah bab doa. Lagu mana kedekut dalam doa, kita minta hanya untuk kita. Kita tak bui doa kita ni kepada seluruh umat Islam. Ni di antara doa seorang dengan doa umum, lebih doa umum. So,
Yang kedua, nisbah doa khusus. Nah, doa kita kecek lagu ni lagi. Masa ni ya, dengan kita kecek pandok tapi mencakupi keseluruhan. Mana lebih? Lebih hak mencakupi. Dia. Ya Allah, muapunlah dosa aku, ya Allah, dosa ni. Kita bila so. Dengan kita kata, ya Allah, muapunkanlah ya Allah dosa aku, ya Allah, daripada awal hingga sampai akhir. Sama ada hak jahil, sama ada hak aku tahu. Sama ada hak aku sengeleng, sama ada hak aku tak sengeleng. Nah, nampak tak? Tadi kita bila so. Tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i kita, selagi mana kita boleh bila cara kita nak tahu, cara kita nak minta, selagi mana kita bila boleh bila dulu. Tak boleh bila, baru kita mari dengan umum. Tu di sudut kaedah Syafi'i kita. Tapi gitulah, nak royak tak boleh lah. Masalah bab doa mana lebih afdal. Tanya hati lah. Hari ni kita nak bergapo. Sebab tu Nabi pun lagu tu juga di sudut dia kecek. Tapi kalau kita perhati, kadang-kadang Nabi royak tarik sedekah lebih pada tu. Nah, kadang-kadang Nabi royak lebih jihad daripada pergi. Tengok suasana. Hari ni perlu kepada duit. Orang sedekah afdal daripada sabilillah. Hari ni Nabi nak kepada orang. Maka Nabi royak kata, pria-pria keluar jalan Allah afdal. Boleh pahala pergi. Tengok musim. Tengok musim. Kena. Wallahu a'lam. Tak ada dah. Ya. Ya. Ya seketah ni ya wina musuktah. Dia sebetah. Satu nak wi makmum tu peheh kata di antara surah. Apa ni Fatihah dengan surah tu bukan hak tu lah. So situ. Berti sebetar. Wi nama kata berti. Tu wi apa kata suktah. Wi nama kata berti dah we. Sengih dah. Dia. Lepas tu orang panggil sekurang-kurang suktah. Kalau kita berti wi panjang sikit. Wi panjang sikit, kira kata makmum baca Fatihah tu walaupun tak nak dah. Baru kita mula baca surah. Tu. Tak ada gapo. Maksudnya nak kata di antara makmum dengan imam ni dia ada hubung apa? Nak makmum tu perhati baca itu imam. Tu imam ni baca tak kena ni. Tak pasal apa? Kerana dia sudah dah baca diri dia. Nanti perhati pula baca makmum, baca tu imam. Ataupun kalau makmum tu pasal orang reti, tu imam ni dok baca surah ni. Apa dia tadabbur makna baca tu imam tu. Tu masalahnya. Tapi sekurang-kurang sukta ada sengih di antara Fatihah dengan surah. Bapa tak se makmum hak tak reti tu pahal kata surah dengan Fatihah ni hak tu lah. Tu we nampak situ nah. Pak kalau sukta panjang lagi hingga sampai Fatihah makmum su. Tak ada apa. Bata apa? Bapa sebab jadi bata. Tak ada apa. Tak ada jadi masalah tu. Apa dah tu nah? Tak ada jadi apa tu. Wallahu a'lam pada adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.